Pemimpin tertinggi baharu Iran, Mojtaba Khamenei, baru sahaja membuat satu kenyataan yang jarang berlaku. Cuba menunjukkan perpaduan dalam rejim tersebut. Tetapi jawapannya sudah pun terbongkar. Ia datang sejurus selepas Donald Trump mengatakan bahawa kepimpinan Iran berada dalam kekacauan tanpa arahan yang jelas dan bergaduh sesama sendiri untuk mengawal kuasa. Pada hari Jumaat, 24 April 2026, mesej yang keluar dari Teheran kedengaran kurang seperti demonstrasi kekuatan dan lebih kepada percubaan terdesak untuk memadamkan kebakaran yang sudah tidak terkawal. Trump menyatakan bahawa Iran berpecah dari dalam. Menurut beliau, para pemimpin Iran sedang bertengkar seperti anjing dan kucing untuk mengetahui siapa yang benar-benar berkuasa dalam rejim itu. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik akan datang. Dengan standar credibility Milson Alves. Pemimpin tertinggi baharu Iran bertindak balas melalui satu kenyataan awam yang jarang berlaku, yang dikeluarkan dalam kenyataan rasmi dan dilaporkan oleh media kerajaan Iran, cuba menafikan tafsiran Donald Trump mengenai kekacauan dalam kepimpinan rejim itu. Beliau menyatakan bahawa hasil daripada perpaduan dalaman, perpecahan telah berlaku di pihak musuh, bukan di dalam Iran, dan berkata bahawa perpaduan Iran kini lebih kuat dan lebih kukuh. Beliau juga menuduh pihak operasi dan tindakan asing cuba mengancam keselamatan negara dan minda rakyat serta meminta supaya diberi perhatian agar percubaan-percubaan ini tidak diteruskan. Namun, reaksi tersebut kedengaran seolah-olah bersifat defensif. Sebaliknya, daripada memberikan jalan penyelesaian yang konkret untuk krisis itu, beliau hanya cuba membuktikan bahawa rejim masih bersatu. Tepat pada masa Trump mengatakan bahawa para pemimpin Iran sedang berebut kuasa. Ukapan itu dibuat pada saat Washington terus memberi tekanan ketenteraan, menyekat laluan laut dan rundingan dengan Tehran terhenti. Presiden Amerika berkata beliau tidak tergesa-gesa untuk memeterai perjanjian kerana menurut pandangannya masa tidak memihak kepada Iran tetapi kepada Amerika Syarikat. Tetapi perkara yang menarik perhatian ialah ini. Apabila sesebuah rejim perlu tergesa-gesa untuk mengatakan bahawa mereka bersatu, di tengah-tengah tuduhan perpecahan, sekatan laut, tekanan ekonomi dan kepimpinan yang lemah, isyarat yang dihantar kepada dunia bukanlah ketenangan, tetapi kebimbangan. Dan di sinilah ucapan Trump menjadi lebih meyakinkan. Kerana jika kepimpinan Iran yakin, mungkin mereka tidak perlu membuat kenyataan yang jarang, simbolik dan penuh dengan kata-kata penentangan. Pesanan Khamenei cuba menunjukkan kawalan, tetapi akhirnya mendedahkan bahawa naratif kekacauan itu benar-benar mengganggu Teheran. Jawapan yang diberikan lemah kerana ia tidak membawa penyelesaian konkret, tidak mengumumkan kemajuan ketenteraan, tidak menunjukkan perjanjian yang dimeterai dan tidak membentangkan jalan keluar ekonomi. Hanya meminta perpaduan. Krisis itu merebak di pelbagai bidang. Di laut, Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat, Pete Hegseth, menyatakan bahawa sekatan Amerika terhadap Iran kini menjadi global. Beliau berkata bahawa tiada siapa yang boleh keluar dari Selat Hormuz ke mana-mana bahagian dunia tanpa kebenaran tentera laut Amerika Syarikat. Kenyataan itu menunjukkan bahawa Washington bukan sekadar memberi tekanan kepada Tehran dengan kata-kata sahaja. Mereka menyekat aliran maritim yang berkaitan dengan rejim Iran dan meningkatkan kos setiap hari tanpa sebarang perjanjian. Menurut maklumat yang didedahkan di Washington, 34 kapal sudah dipaksa menukar laluan sejak sekatan itu bermula. General Duncan menyatakan bahawa operasi ini terpakai untuk kapal dari mana-mana negara yang menuju ke pelabuhan Iran atau keluar dari wilayah Iran. Ini menjadikan krisis itu sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pertikaian ketenteraan tempatan. Sekarang, mana-mana syarikat, mana-mana laluan dan mana-mana kargo yang berkaitan dengan Iran boleh menjadi sasaran pemeriksaan, pemintasan atau tekanan secara langsung. Sementara itu, diplomasi berputar-putar tanpa hala tuju. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, telah memulakan lawatan yang merangkumi Islamabad, Muscat dan Moskow. Lawatan ke Islamabad menarik perhatian kerana Pakistan muncul sebagai kemungkinan tempat untuk menyambung semula perbincangan antara Teheran dan Washington. Namun setakat ini tiada persetujuan yang jelas mahupun kepastian untuk kembali ke meja rundingan.
Reuters sendiri melaporkan bahawa perbincangan mungkin akan disambung semula, tetapi pusingan sebelumnya yang dijangka berlangsung minggu ini akhirnya tidak berlaku. Ini adalah satu lagi tanda kelemahan. Iran bercakap tentang perpaduan tetapi perlu mencari jalan keluar di beberapa ibu negara pada masa yang sama. Pergi ke Pakistan, singgah di Oman, mencari Moskow dan cuba mengekalkan gambaran seolah-olah masih menentang. Namun, dalam masa yang sama, Amerika Syarikat mengekalkan sekatan, mengawal tekanan ketenteraan dan menjelaskan bahawa mereka tidak akan menerima perjanjian yang tergesa-gesa hanya untuk menyelamatkan maruah Teheran. Di pihak satu lagi, kenyataan Khamenei cuba berbicara kepada khalayak dalaman. Dia berkata bahawa perpaduan perlu dipertahankan dan media musuh cuba mempengaruhi minda serta psikologi rakyat. Frasa ini menunjukkan ketakutan politik. Rejim itu tahu bahawa perang maklumat memberi kesan, tahu bahawa rakyat merasai impak sekatan, ketidakstabilan, kejatuhan keyakinan dan tekanan ekonomi. Apabila pemimpin tertinggi bercakap tentang minda rakyat, dia sebenarnya mengakui bahawa medan pertempuran bukan sahaja di laut atau di udara. Ia berada dalam masyarakat Iran itu sendiri. Dan perbezaan ini adalah penentu. Rejim yang kuat tidak perlu mengulangi bahawa mereka bersatu. Rejim yang tertekan melakukan perkara itu sepanjang masa. Situasi menjadi lebih rumit kerana Trump juga mengaitkan krisis politik Iran dengan infrastruktur rejim tersebut. Dia berkata bahawa Iran mungkin akan menghadapi kejatuhan jika mereka tidak dapat menggerakkan minyak mereka. Minyak adalah nadi ekonomi Teheran. Tanpa ekspor, tanpa kapal-kapal yang berlayar dengan selamat dan tanpa pendapatan yang masuk seperti biasa, rejim akan kehilangan wang, kehilangan kuasa tawar-menawar dan kehilangan keupayaan untuk menyokong sekutunya. Inilah titik yang paling sensitif. Iran sentiasa menggunakan rangkaian serantau, kumpulan bersenjata dan tekanan tidak langsung untuk memproyeksikan kuasa. Tetapi struktur ini bergantung kepada wang, logistik dan komando. Jika kepimpinan berpecah dan aliran ekonomi tersekat, mesin itu akan kehilangan kekuatan. Sekatan Laut Amerika menyasarkan perkara ini secara tepat. Bukan sahaja kapal, tetapi keupayaan rejim untuk membiayai pengaruhnya. Dalam senario yang sama, Israel dan Lebanon telah mengadakan gencatan senjata selama 3 minggu lagi menurut Trump. Dia berkata dia percaya bahawa pemimpin kedua-dua pihak boleh bertemu di Washington. Pergerakan ini juga memberi tekanan kepada Iran kerana Hizbullah di Lebanon adalah salah satu elemen utama pengaruh Iran di rantau itu. Jika front Lebanon mula berunding, Teheran akan kehilangan ruang untuk mengekalkan ketegangan sebagai alat politik. Mojtaba Khamenei mengambil alih kepimpinan yang dicemari oleh krisis. Kenyataan beliau yang jarang-jarang dibuat menunjukkan bahawa beliau perlu membuktikan kewibawaan sejak awal lagi. Tetapi kewibawaan tidak dapat dibuktikan hanya dengan kata-kata. Jika rejim tidak mengawal laut, tidak menggerakkan minyak, tidak memeterai perjanjian dan tidak menunjukkan komando dalaman yang jelas, ucapan itu hanya menjadi percubaan untuk mengekalkan penampilan sahaja. Kelemahan tindak balas Iran terletak tepat pada perbezaannya. Ini tidak bermakna Iran tidak mempunyai keupayaan untuk menimbulkan masalah. Rejim itu masih mempunyai sekutu, kapal, pengaruh serantau dan kuasa untuk mencetuskan ketidakstabilan melalui kumpulan pengganas yang menyokongnya. Tetapi persoalannya di sini adalah berbeza. Keupayaan untuk mengganggu bukanlah perkara yang sama dengan kawalan strategik. Trump menunjukkan bahawa terdapat kekacauan dalam kepimpinan Iran dan tergesa-gesa Teheran untuk menafikan kekacauan itu akhirnya memberi lebih banyak berat kepada tuduhan tersebut. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir video, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.